وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwatal iman. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan dapat kita disebabkan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat menghadiri majlis ilmu insya-Allah. Kita dah sampai pada hadis 1068. 1069. Akhi Misran akan bacakan. Silakan, akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Bara' ibni Azib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada fi fitnati Hamzata li khalatiha wa qala al-khalatul bimanzilatil ummi. Akhrajahu Bukhari wa akhrajahu Ahmad min haditsin Ali qala wal jariyatu inda khalatiha fa innal khalata walidah. Dari Al-Bara bin Azib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan putri Hamzah agar dipelihara saudara perempuan ibunya. Beliau bersabda, saudara perempuan ibu bibi kedudukannya sama dengan ibu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ahmad juga meriwayatkan dari hadis radhiyallahu anhu berkata, anak perempuan itu dipelihara oleh saudara perempuan ibunya kerana sesungguhnya ia adalah ibunya. Tafsir hadis. Hadis ini menetapkan hak mengasuh kepada saudara perempuan ibu atau bibi kedudukannya sama dengan ibu. Maknanya juga bahawa saudara perempuan lebih utama daripada bapa dan nenek dari ibu. Namun ijma' ulama mengecualikan tentang hal itu. Zahirnya bahawa saudara perempuan ibu lebih utama daripada yang laki-laki. Kerana as-sahabah laki-laki saat itu ada. Mereka meminta agar mengasuh seperti yang terdapat dalam kisah Ali, Ja'far dan Zaid ibnu Harishah berselisih pendapat tentang anak itu. Sebagaimana dalam kisah dahulu. Nabi SAW memutuskan hak asuhnya kepada saudara perempuan ibu dan berkata, saudara perempuan ibu kedudukannya sama dengan ibu. Ada kisah tentang hal itu yang diriwayatkan bahawa Nabi SAW memutuskan hak asuhnya kepada Ja'far. Maka keputusan itu menyulitkan kerana ia bukan mahram bagi si putri Hamzah. Dan Ali juga radhiyallahu anhu kekerabatannya sama dengan si putri Hamzah. Keputusannya, Nabi SAW memutuskan hak asuhnya kepada isteri Ja'far yang merupakan saudara perempuan ibu yang tidak lain adalah isteri Ja'far menjadi tanggungannya. Akan tetapi, kerana yang menuntut Ja'far ketika ia berkata dalam perbezaan pendapat dengan yang lainnya, putri pamanku saudara bapa dan saudara perempuan ibu kepada dalam tanggunganku. Maksudnya, hak asuhnya adalah istriku. Kerana zahirnya, dia yang menuntut. Nabi bersabda, saudara perempuan ibu kedudukannya sama dengan ibu. Menegaskan bahawa hak asuhnya diberikan kepada saudara perempuan ibu, iaitu isteri Ja'far. Kerana Ja'far yang menuntut. Apabila demikian, tentu tidak ada permasalahan. Hanya saja yang dipermasalahkan kedua kali adalah bahawa saudara perempuan ibu itu bersuami dan ia tidak hak lagi untuk mengasuh berdasarkan hadis, kamu ibu lebih berhak mengasuhnya selama belum menikah lagi. Jawapan atas hal itu bahawa yang benar bagi yang sudah menikah lagi adalah mengurusi suami dan hak asuhnya gugur kerana ia sibuk memenuhi hak dan melayaninya.
Apabila si suami reda kalau istrinya mengasuh siapa yang berhak diasuh dan juga senang ketika istrinya mengasuh, maka hal itu tidak menggugurkan hak asuhnya terhadap anak tersebut. Kisah dalam hadis ini merupakan dalil bahawa memutuskan hukum itu. Inilah mazhab Al-Hasan, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir. Kerana menikah lagi bagi seorang wanita hanya menggugurkan haknya mengasuh. Sebab bapaknya atau suaminya memprotes karena sebagian hak-haknya terabaikan. Sedang hak asuhnya tidak gugur kerana ia nikah. Atau hak statusnya sebagai seorang ibu, apalagi yang memprotes bukan bapak suaminya, diperkuatkan lagi sebagaimana yang telah kamu mengetahui. Bahawa seorang wanita yang dicerai sangat membenci suaminya dan semua yang masih hubungan dengannya. Kalau ia akan mengabaikan anaknya dengan niat agar suaminya mantan marah kepadanya. Sebaliknya, ia akan menunjukkan sikap sayang kepada suaminya yang baru dengan selalu memenuhi hak-haknya. Dengan demikian, pemahaman ini mencakup hadis tersebut. Sedangkan pendapat yang menyebutkan bahawa Nabi SAW memutuskan hak asuhnya kepada Ja'far sebagai dalil bahawa kekerabatan ashabah mempunyai hak mengasuh tidak tepat. Kerana antara Ja'far dan Ali kedudukan as-sahabah keduanya sama. Namun kerana Nabi SAW bersabda, saudara perempuan ibu seperti ibu kedudukannya. Jelas menyebutkan alasan Nabi memberikan hak asuhnya kepadanya. Kerana seorang ibu tidak ada yang merampas haknya. Hak mengasuh anaknya sebab yang lainnya tidak berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Alhamdulillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berhadis bersama kita ni, kira Nabi SAW memutuskan hak hadanah atau keberhakan untuk mengasuh hadanah yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Yang paling berhak untuk mengasuh anak tersebut adalah bibi seseorang. Bibi mana di sini, bibi khala mana bibi sebelah ibu. Mana adik-beradik ibulah dinamakan khala. Tapi kalau adik-beradik bapa dinamakan ammah. Tapi ammah di sini kedudukan mereka lebih rendah daripada kedudukan ibu dan adik-beradik ibu sebelah ibu. Jadi di sini Nabi SAW menetapkan hak penjagaan hadanah tersebut diberikan kepada khalah seseorang. Akhi Bakri boleh offkan handphone? Akhi Bakri boleh. Akhi Bakri suara Akhi Bakri suara pelan. Okey. Sini tak boleh mati lah. Saya tak mati di sini. Okey. Nabi SAW bersabda berhadis Bara' bin Azib. Saya keluarkan awak dulu .
Oh, salah. Daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, sesungguhnya Nabi SAW telah mengutuskan putri anak perempuan kepada Hamzah diberikan kepada makciknya sebelah di makciknya yang dinamakan khalatiha. Itu bermakna makcik dia sebelah adik-beradik ibunya. Lalu Nabi SAW bersabda, Al-khalatu bimanzilatil Al-khala itu adalah kedudukan ibu. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Bukhari dan dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad daripada hadis Ali radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW bersabda juga berkenaan dengan wal jariyatu inda khalatiha, anak perempuan diberikan kepada makciknya sebelah ibu. Fa innal, lalu Nabi SAW bersabda, fa innal khalata walidatun, sesungguhnya khalah, kedudukan khalah itu adalah kedudukan ibu. Daripada hadis bersama kita ni kita lihat Nabi SAW memutuskan bahawa kedudukan seorang makcik kepada anak ini, makcik sebelah ibunya yang dalam bahasa Arab dinamakan khalah, mereka lebih diberikan, kita condong pemberiannya, berikan hadanahnya kepada siapa? Kepada bibinya. Jadi bibi ada dia punya kedudukan itu lebih dekat, disamakan seperti ibu. Nah, jadi dalam hadis ini kita lihat ada perbincangan berkenaan dengan apabila sahabat berebut terhadap seorang anak Ali, juga berebut terhadap Ali, Ja'far dan Zaid bin Harithah, berselisih pendapat tentang anak sebagaimana kisah dahulu. Nabi SAW memutuskan hak asuhnya kepada saudara perempuan ibu dan berkata, saudara perempuan kedudukannya sama dengan ibu. Daripada hadis yang bersama kita ni kita lihat Nabi SAW memberikan keutamaan kepada ibu, penjagaan kepada ataupun diberikan hadanah, diberikan penjagaan ini kepada anak-anak tersebut, diberikan kepada orang yang terdekat pada anak ini, iaitu kalau kita lihat, kalau ada ibu maka diberi ibu, tapi kalaulah tak ada ibu, diberikan kepada makciknya. Makciknya maksudnya makcik sebelah adik-beradik si ibu.
Jadi daripada hadis yang bersama kita ni kita dapati bahawa khala ini kedudukannya dalam syarak diberikan keutamaan. Walaupun kita lihat mungkin ada yang mengatakan seseorang ahli keluarga yang lain sebagai dekat sebagainya, tapi tetap dalam hadis ini menetapkan bahawa khala itu lebih utama. Walau dia jadi dengan itu kita dapati bahawa khala lah kita berikan keutamaan bagi pembahagian bagi memberi penjagaan hak hadanah itu kepada mereka. Kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya insya-Allah. Hadis 1070. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ata ahadakum khadimuhu bita'amihi fa in lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmataini muttafaqan alaihi wala zulil Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila pelayan salah seorang di antara kamu datang membawa makanannya, maka jika ia tidak diajak duduk bersamanya, hendaklah diambilkan sesuap atau dua suap untuknya. Muttafaq alaihi dan lafaz menurut Al-Bukhari. Penjelasan kalimat. Lafaz kadim atau pelayan bisa laki-laki atau perempuan, lebih umum daripada ia seorang budak atau merdeka. Maksudnya dalam hadis ini, apabila si kadim orang yang merdeka, jika ia seorang wanita, sedangkan yang dilayani laki-laki, maka harus dibaringi dengan mahramnya. Demikian juga sebaliknya. Zahirnya, perintah ini wajib hukumnya. Dan ia mengambil makanan apa yang disukai. Hadis ini menerangkan juga hadis yang memerintahkan majikan untuk memberikan makanan seperti yang ia makan. Namun tidak bererti makan bersama-sama dan tidak pula langsung mengenyangkannya. Akan tetapi hanya sebatas ia merasakan juga walaupun hanya satu atau dua suap. Ibnu Al-Munzir menukilkan pendapat dari para ulama yang wajib adalah memberikan makanan yang biasa dimakan oleh penduduk yang tinggal di tempat tersebut, baik lauk pauknya maupun pakaian yang dikenakan. Sang majikan seharusnya memberikan mutu yang lebih dari umumnya, walaupun yang utama itu menikmati seperti yang dinikmati oleh majikannya. Kelanjutan hadis, ia sudah memasak makanan yang dihidangkan dan mencium aroma masakan tersebut, menunjukkan bahawa kadim, pelayan tugasnya adalah menjadi juru masak. Maka berhubungan dengan makanan, maka yang bertugas menghidangkan makanan juga termasuk dalam pengertian hadis tersebut, kerana keterikatannya dengan hal tersebut. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, ikhwatan iman. Daripada hadis yang bersama kita, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya salah seorang daripada kamu didatangi oleh khadimnya, pelayannya, dengan makanan, maka sekiranya dia tidak mendudukkannya, maka hendaklah dia memberikannya satu suap atau dua.
Hadis ini telah diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Kita lihat daripada hadis ini, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk melayan khadim. Dan lafaz khadim tadi di sini, dia adalah umum. Dia boleh masuk kepada hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang, ataupun orang-orang yang bekerja dengan seseorang, bekerja dengannya sebagai pelayan dan sebagainya. Dan kalau dia pelayan, kalaulah dia misalnya dia seorang perempuan, maka haruslah memastikan bahawa perempuan ini kalau melayan lelaki, maka sebab itu hadis ini mengatakan dalam syarahnya mengatakan haruslah dibarengi, diikuti bersama-sama dengan dia. Untuk dia melayan lelaki perlu ada mahramnya bersama dengannya. Jadi itu yang penting dalam hadis ini untuk kita ambil kira. Jadi kita lihat zahir perintah ini wajib hukumnya. Jadi kita lihat hadis yang bersama kita ini menerangkan kepada kita bahawa melakukan layanan yang baik kepada khadim itu adalah satu tuntutan yang Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan. Walaupun dia seorang khadim, seorang pelayan dan sebagainya, tetap kita sebagai majikannya, sebagai yang dia berkhidmat kepada kita, dia haruslah dilayan dengan baik. Sekiranya kita kalau dilayan kita makan, sekurang-kurangnya kita berikan dia sesuap ataupun 2 suap untuk dia. Kalau tak dapat kita pastikan dia duduk bersama kita, kita haruslah memastikan dia makan 1 suap atau 2 suap daripada makanan yang dihidangkan kepada kita. Itu adalah daripada hadis ini menunjukkan bahawa kita haruslah memberikan layanan yang baik kepada, walaupun dia seorang khadim, seorang pelayan kepada kita, maka perlulah diberi layanan yang baik. Dan kalaulah kita berikan dia makan, maka berilah makanan yang seakan-akan kita harus beri seperti kita. Dan kalau kita beri dia makan, kita buat demikian. Dan kalau kita beri dia pakaian pun, kita buat demikian juga. Kita harus berikan dia pakaian yang mana dia boleh menutupi auratnya di situ. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa untuk kita mempunyai khadim, mempunyai pelayan tidak ada masalah. Tapi jangan lupa bahawa kita haruslah memberikan mereka juga, kalau mereka melayani kita di atas makanan yang kita dihidangkan dan sebagainya, kita pastikan bahawa mereka juga dapat merasakan makanan yang mereka hidangkan juga. Jadi dari situ kita dapati bahawa melakukan khidmat ataupun khidmat yang dilakukan khadim kepada kita, tidak semestinya kita melupakan hak mereka. Di antara hak mereka adalah memberikan mereka makan. Kerana mereka adalah semasa mereka melayan kita, mereka juga adalah manusia yang perlu pada makanan dan sebagainya. Jadi makanan kita haruslah berikan pada mereka makanan yang diperlukan kepada mereka. Jadi dari hadis ini juga menunjukkan bahawa berkenaan dengan apabila kita memasak masakan, bauannya akan mereka bau juga. Jadi dengan itu mereka juga memberikan kepada kita daripada khidmat mereka seperti memasak. Dengan itu kita makan daripada makanan yang diberikan kepada kita, dengan kita tidak melupakan bahawa mereka juga memerlukan makanan tersebut. Jadi kita lanjutkan kepada hadis 1071. Silakan akhi. An ibni Umar an ibni sallallahu alaihi wasallam qala
Uzibat imra'atun fi hirratin saganatha hatta matat fadakhalatin nara fiha lahiyat amatha wasaqatha habasatha walahiya tarakatha ta'kulu min khashasin ardi mutafaq alaih. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda, seseorang perempuan diseksa kerana seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Lalu ia masuk neraka. Ia tidak memberinya makanan dan minuman padahal ia mengurungnya. Ia tidak melepaskannya agar makan binatang serangga. Muttafaq alaih. Penjelasan kalimat. Penulis berkata, saya tidak mengetahui nama wanita tersebut. Menurut riwayat, ia bernama Humairiyah. Menurut riwayat lainnya, ia berasal dari Bani Israel. Hira adalah kucing betina dan kucing jantan. Kasasi adalah serangga yang bisa tinggal di tanah. Tafsir hadis. Hadis merupakan dalil yang mengharamkan membunuh kucing. Kerana perbuatan yang selaku mendapat azab menunjukkan perbuatan haram yang harus dihindari. Namun, mungkin juga kerana si wanita orang kafir, sehingga diazab kerana ia kafir, ditambah lagi perbuatan tersebut. An-Nawawi berkata, wanita itu seorang muslimah dan masuk neraka kerana perbuatannya tersebut. Abu Nuaim menyebutkan dalam kitab Tarikh As-Saban, wanita itu orang kafir. Diriwayatkan Al-Baihaqi dalam kitab Al-Baswa An-Nashur dari Aisyah yang menyebutkan ia mendapat azab kerana kafir atau perbuatan haramnya. Ad-Darumairi menyebutkan dalam kitab Syarah Al-Minhaj yang benar adalah boleh membunuh kucing jika menyerang dan bukan seperti yang disebutkan dalam hadis. Al-Qadi membolehkan membunuhnya walaupun dia tidak menyerang kerana dianggap termasuk 5 binatang kotor harus dibunuh. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya memelihara kucing atau mengikatnya jika ia diberi makan dan minum. Pendapatku, hadis ini tidak diwajibkan memberi makan kepada kucing, tetapi wajib adalah membebaskan mencari makan sendiri. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, ikhwatal iman. Kita lihat, kita sampai pada hadis Ibnu Umar. Mungkin apabila kita bacanya, kita tertanya-tanya kenapakah hadis ini masuk dalam bab hadanah. Dalam hadis ini kita diterangkan tentang bagaimana tugas seorang khadim. Kerana khadim di antara tugasnya adalah memastikan orang yang di bawah asuhannya itu makan dan minum sebagainya. Jadi sebab itu dimasukkan dalam bab ini kerana khadim tersebut memberi atau menyiapkan makanan kepada tuannya ataupun majikannya. Dan di sini pula kita lihat hadis Ibnu Umar. Nabi SAW menceritakan tentang seorang wanita yang mana dia diazab di dalam neraka kerana apa? Kerana seekor kucing yang telah seekor kucing yang mana dia telah penjarakannya hatta matat, sehinggalah dia mati. Maka dengan itulah sebab itu dia memasuki neraka. Kenapa? Kerana la hiya at'amatuha wa saqatha idh habasatha. Kerana dia tidak memberikan dia makan ataupun minum. Sedangkan dia telah memenjarakan kucing tersebut. Dan Nabi SAW bersabda tentangnya, wala hiya tarakatha ta'kulu min hashashil ardi,
dan dia tidak membenarkan, dia tidak membiarkan kucing itu membiarkan bebas sehingga dia boleh makan binatang atau makan serangga-serangga di darat. Jadi pada hadis ini menunjukkan kerana perbuatan dia tak beri makan dan tak beri minum, dan dia tak perlu tak bebaskan kucing tersebut untuk mencari makanannya, dibiarkan bebas sehingga dia boleh makan serangga-serangga di tanah dan sebagainya. Dan di sini menunjukkan itulah sebab wanita itu disiksa disebabkan seekor kucing. Walaupun ada beberapa riwayat tentang wanita tersebut, ada yang mengatakan dia sebagai wanita yang beriman, wanita yang melakukan amalan soleh dan sebagainya. Tapi kerana perbuatan ini, maka perbuatan inilah melayakkannya untuk memasuki neraka. Nah, daripada hadis yang bersama kita, maka dengan itulah dia masuk juga dalam kisah ataupun dalam bab yang kita sedang membincangkan tentang hadanah tadi. Sebab itu poinnya adalah di sini kucing tadi yang patut dia berikan dia makan atau minum, dia tidak memberi makan. Dan lalu dia menghalang pula, dia tak membenarkan kucing itu bebas untuk mencari makan. Dengan ini menunjukkan perbuatannya itu yang menyebabkan dia diazab di dalam neraka kerana sebab perbuatan dia menjadi sebab kepada kematian kucing tersebut. Wallahu ta'ala alam. Tapi hadis-hadis menerangkan tentang, jadi diterangkan Ad-Dumairi menyebutkan tentang Syarh Minhaj, yang benar adalah boleh membunuh kucing jika menyerang dan bukan seperti yang disebutkan dalam hadis. Jadi kalau diterangkan sini boleh bunuh kalau dia menyerang. Memang kalau kucing, mana-mana kucing menyerang, kita boleh bunuh dia kerana dia termasuk binatang-binatang yang membahayakan. Tapi bukanlah termasuk dalam hadis yang dalam kategori yang dimasukkan kerana dianggap termasuk 5 binatang kotor yang harus dibunuh. Yang binatang yang harus dibunuh itu dinamakan fuwaisikah. Maka dengan itu kucing bukan termasuk dalam binatang fuwaisikah. Kerana ada hadis yang Nabi SAW bersabda bahawa kucing itu adalah binatang yang suci. Kerana dia selalu pusing-pusing di kalangan orang ramai. Fa inna tawafuna alaikum wa tawafat. Kerana dia ada binatang yang selalu pusing-pusing, yang berlega di antara kamu, dan dia berlega-lega di antara kamu. Dia menunjukkan kucing itu adalah binatang yang tidak harus dibunuh sebenarnya. Jadi kalau dia membawa kebahaya kepada orang lain, kerana kucing itu ada penyakit sebagainya, atau kucing itu ada penyakit seperti penyakit yang boleh buat orang seperti penyakit gila, anjing gila dan sebagainya, maka kalau kucing itu ada rabies sebagainya, maka boleh dibunuh kerana disebabkan dia boleh membahayakan orang ramai. Tapi bukan sebab asal kucing ini boleh dibunuh. Pada hadis bersama kita dapati bahawa walaupun seseorang itu mempunyai sejarah melakukan amalan-amalan soleh, tapi apabila dia menjadi sebab kepada kematian binatang yang sepatutnya dia menjadi sebab pada binatang itu hidup, maka dia tak beri makan dan tak beri minum, bahkan dia memenjarakan binatang itu sampai dia tak boleh mencari makanan untuk dirinya, maka dia masuk dalam bab hadis atau hadis yang di dalam bab hadanah yang bersama kita ni. Jadi kita lihat pada hadis tersebut, kita dapat faham kenapakah di akhir bab ini dia menyelitkan kisah kucing yang binatang wanita yang sebab kematian kucing itu, maka disebabkan itu beliau memasuki
neraka Allah Ta'ala. Jadi ada soalan ikhwan dan akhwat? Ada soalan? Nah, binatang yang namakan binatang kotor ni sebenarnya bukan binatang kotor kerana kotornya, tapi kerana dia membawa bahaya, atau dia dinamakan binatang itu sebagai fuwaisikah, perosak. Dan di antara binatang yang termasuk dalam fuwaisikah itu adalah ular, kalajengking, lipan. Lipan tu masuk kerana kias kepada kalajengking. Dan apa? Burung gagak dan sebagainya. Maka dia adalah binatang-binatang yang sebagian mengkategorikan sebagai kotor, tapi sebenarnya bukan dasar kotor. Maka syarak telah menamakan mereka ini sebagai fuwaisikah. Fuwaisikah hanya binatang perosak. Perosak, kalau hadis daripada hadis ini menunjukkan dia sebagai perosak. Dia sebagai binatang perosak, jadi dengan itu kita boleh membunuhnya. Jadi berbeza kita. Dan daripada hadis nanti insyaAllah kita, kalau saya datangkan hadis tersebut, untuk kita mungkin hafalkan binatang-binatang itu sebagai binatang fuwaisikah yang kita boleh dibenarkan untuk membunuhnya. Walaupun kita berada di tanah haram, kita mau dibenarkan untuk membunuhnya. Nah, ada soalan lain? Dan selepas ini kita lihat, kita masuk pada bab atau kitab jinayah. Kitab jinayah dalam bahasa Melayu kita namakan jenayah. Jinayah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu adalah jenayah. Maknanya perbuatan-perbuatan yang memasukkan kita dalam jenayah. Dan jenayah ini adalah sesuatu perbuatan yang dosa. Okay, kita maksud kalau kita sebelum kita masuk padanya, kita akan membaca sedikit sebanyak berkenaan dengan bab kitab jinayah ini. Silakan. Kitab jinayah atau pidana. Jinayah jamak dari jinayah. Jinayat jamak dari jinayah yang berarti melakukan dosa menggunakan lafaz jamak, walaupun bentuk asalnya adalah masdar, kerana bentuk pidana itu bermacam-macam. Kadang berkaitan dengan nyawa, pembunuhan, bagian-bagian tubuh, baik sengaja maupun tidak. Hadis 1072. Jadi kita lihat daripada hadis ini, daripada kitab ini kita akan mempelajari kitab jenayah. Dalam kitab jenayah ini akan diterangkan tentang perkara-perkara yang menjatuhkan kita dalam perbuatan yang Allah SWT larang. Kerana Allah di antara hikmah penurunan syariat ini, Allah SWT ingin menjaga nyawa kita. Dan dengan penjagaan nyawa kita, Allah SWT mengharamkan pembunuhan dan selanjutnya. Jadi pembunuhan adalah adalah termasuk dalam jenayah yang terbesar. Jadi dengan itu kita akan menyelidiki jenayah-jenayah dalam Islam, dan jenayah-jenayah tersebut dikenakan kepada, kalau sesiapa melakukannya, maka dikenakan kepada orang tersebut dinamakan hukuman-hukuman yang Allah SWT tetapkan kepada mereka.
Kita akan pergi pada penerangan tentang itu selanjutnya selepas kita membaca hadis-hadis yang berikut. Silakan. Hadis 1072. An Ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu ri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin as-sayyid bil zani wa nafsi bin nafsi wa tariki lidinihi mufarikil lil jama'ati muttafa alaihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa aku adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari 3 orang, janda yang berzina, pembunuh, dan orang yang meninggalkan agama berpisah dari jamaah. Muttafaq alaih. Penjelasan kalimat janda yang berzina maksudnya adalah seorang yang pernah menikah dihukum dengan direjam. Orang yang meninggalkan agamanya maksudnya adalah orang murtad. Tafsir hadis. Hadis ini merupakan dalil yang mengharamkan pembunuh muslim lainnya, kecuali yang termasuk dalam 3 hal tersebut di atas. Maksud jiwa dibalas pula dengan jiwa adalah kisas dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan. Orang yang meninggalkan agamanya bersifat umum terhadap siapa saja yang keluar dari agama Islam dengan istilah apapun, maka ia harus dihukum dengan dibunuh jika ia tidak mau kembali kepada Islam. Sabda Nabi, berpisah dari jamaah mencakup siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin dengan mempertahankan ajaran bid'ah, memberontak atau lainnya, seperti kelompok Khawarij apabila mereka memerangi atau membuat kerosakan. Diriwayatkan dengan lafaz hasar, penentuan yang membolehkan membunuh orang yang menyakiti ingin mengganggu, padahal ia tidak termasuk dari 3 hal tersebut di atas. Pendapat itu dijawab dengan menyebut bahawa ia termasuk dalam hadis Nabi, orang yang berpisah dari jamaah. Maksudnya, di antara mereka tersebut ada yang boleh untuk dibunuh, sedangkan orang yang hendak menyakiti itu dibunuh demi mempertahankan diri, bukan diniatkan untuk membunuh. Hadis ini merupakan dalil bahawa orang kafir tidak dibunuh kerana statusnya kafir, melainkan dibunuh kerana perilaku jahatnya. Kami mudah menjelaskan hal tersebut dalam kitab Awashi Dawi An-Nahar. Ada juga yang berpendapat bahawa orang kafir termasuk juga dalam sabda Nabi, orang yang meninggalkan agama berpisah dari jamaah kerana ia mengabaikan fitrah yang Allah berikan kepadanya, yaitu memeluk agama Islam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nabi, kita lihat daripada hadis yang dimulakan dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath thalath al-thayyibu az-zani an-nafsi bin nafsi wat-tariki lidinihi al-mufariki lil jama'ati. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa aku adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari 3 orang, janda yang berzina, pertama, pembunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jemaah. Hadis riwayatkan oleh Muttafaqun alaih.
Nabi SAW bersabda, 3 jenis orang ini yang terkecuali daripada yang mana Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi darah seorang Muslim yang menyaksikan bahawa tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa aku adalah utusan Allah, melainkan 3 perkara, 3 orang ini. Jadi Nabi SAW menerangkan 3 jenis orang ini, mereka ni berhak untuk dijatuhkan hukuman bunuh. Lalu kita lihat daripada hadis yang bersama kita ni, kita dapati bahawa Nabi dalam hadisnya menerangkan 3, tapi kita lihat ada beberapa perkara yang lain juga masuk dalamnya. Seperti kita lihat yang termasuk dalamnya adalah orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jemaah. Jadi orang misalnya kalau datang untuk meragut, untuk melakukan sesuatu jenayah kepada kita, kita mempertahankannya, lalu kita terpaksa membunuhnya, maka itu termasuklah dalam perkara atau daripada orang yang kita dibenarkan untuk membunuhnya, kerana dia telah mufarik lil jamaah. Daripada hadis bersama kita ni, kita lihat Nabi hanya memberi 3 sebab, 3 alasan yang mana seseorang itu boleh dibunuh. Wallahu ta'ala. Daripada hadis yang bersama kita, kita dapati bahawa 3 jenis orang ini adalah yang mana dia layak menerima hukuman bunuh kerana perbuatannya. Allahu ta'ala. Teruskan. Terusnya hadis 1073. Wa an Aisyata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu qatlu muslimin illa bi ihda salasi khisali zanin muhsanun fayurjamu wa rajulun yaqtulu musliman muta'amidan fayuqtalu wa rajulun yahruju minal islami fayuharribu Allahu wa rasulahu fayuqtalu aw yuslabu aw yunfa minal ardi. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahatul Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari 3 hal. Orang yang telah menikah lalu berzina, ia direjam. Orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, ia dibunuh. Dan orang yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dan Rasulnya, ia dibunuh atau disalib atau dibuang dari negerinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, hadis sahih menurut Al-Hakim. Penjelasan kalimat. Hadis ini menjelaskan tentang larangan membunuh seorang muslim sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Sabda Nabi, memerangi Allah dan Rasulnya. Setelah sabdanya, orang yang keluar dari agama Islam, menerangkan secara khusus hukum yang berkaitan dengan orang yang keluar dari agama Islam, yaitu muharrib, ya orang yang memerangi, yang dijatuhi hukuman khusus seperti yang tersebut, mulai dari dibunuh atau disalib atau dibuang dari negerinya. Maka hadis ini menerangkan hukum yang lebih khusus dari hadis sebelumnya. An-nafyu menurut Abu Hurairah adalah dipenjara. Menurut Abu Hanifah adalah dipenjara. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i dibuang dari negeri ke negeri lainnya, dan ke negeri lainnya lagi dengan penuh ketakutan.
sedangkan ia masih diawasi. Ada yang berpendapat cukup dibuang dari negerinya saja. Zahirnya, hadis dan ayat menunjukkan bahawa imam penguasa berhak menentukan hukuman yang paling tepat bagi pelaku kejahatan dengan hukum-hukum tersebut bagi setiap orang yang memerangi, baik statusnya muslim maupun kafir. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dari hadis bersama kita ni hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la yahillu qatlu muslimin illa bi ihda thalath khisal. Zanin muhsanun fayurjamu wa rajulun yaqtulu musliman muta'ammidan fayuqtalu wa rajulun yakhruju minal islami fayuharibu Allah wa rasulahu fayuqtalu aw yuslabu aw yunfaw minal ard. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari 3 hal. Orang yang telah menikah lalu berzina, ia direjam. Orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, ia dibunuh. Dan orang yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dan Rasulnya, ia dibunuh atau disalib atau dibuang dari negerinya. Ini berpandukan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yunfawna fil ard innamal jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw yunfaw minal ard. Allah SWT berfirman bahawasanya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maka dalam ayat ini Allah SWT menerangkan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, bermakna orang yang membuat kerosakan aw yas'auna fil ardi fasada, ataupun dia dilakukan kerosakan di atas muka bumi ini, dilakukan kerosakan. Ulama memasukkan mereka juga yang melakukannya adalah seperti orang-orang yang datang kepada orang ramai, dia buat perampokan, dia buat penjarahan dan sebagainya. Maka mereka ni, hukuman bagi mereka adalah daripada ayat tadi. Allah SWT menerangkan mereka akan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan atau kaki kiri, ataupun dikeluarkan negeri. Jadi itu dibuang ke negeri. Jadi itu adalah daripada ayat tadi adalah perintah untuk orang-orang, hukuman untuk orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi ini, seperti mereka yang untuk menyeludup dadah sebagainya. Balasan mereka adalah seperti dalam ayat tadi. Allah SWT berikan beberapa ancaman-ancaman tersebut. Jadi sama ada mereka dibunuh atau disalib atau dipotong. Kalau tangan kanannya, kaki kirinya dipotong, atau tangan kirinya, kaki kanan dipotong, ataupun mereka dibuang negeri. Dan dibuang negeri, ulama tafsirkan sama ada dimasukkan dalam penjara dan sebagainya, termasuk juga dalam perintah untuk buang negeri sebagainya. Jadi dengan itulah daripada perintah-perintah yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang membuat kerosakan di permukaan bumi. Jadi daripada sebagian ulama menafsirkan orang yang keluar dari jemaah, keluar daripada Islam dan keluar jemaah,
maka mereka termasuk dalam mereka-mereka yang dapat ancaman Allah SWT seperti hendak membuat kerosakan di muka bumi ini, seperti melakukan jenayah-jenayah yang besar, seperti jenayah mungkin merogol dan sebagainya, maka dia dapat balasan seperti ini. Nah. Jadi dengan itu juga ulama mengatakan bahawa pada zahir hadis ini tadi menunjukkan bahawa imam sebenarnya yang berkuasa, yang berhak untuk akhirnya memutuskan sama ada orang itu mendapat balasan-balasan ataupun mendapat hukuman-hukuman tertentu. Jadi sebagian ulama yang mengatakan bahawa orang-orang yang misalnya buat kerosakan, buat apa masuk buat quta'ut tariq, dia buat apa dia apa bahasa Melayu ni saya tak lupa, bahasa Arabnya quta'ut tariq, bahasa Englishnya mungkin dia buat apa, dia buat penjarahan, dia memotong jalan orang berjalan nak pergi safa-safa, dia intercept, dia lakukan penjarahan, dia rampas hartanya sebagainya dan dia bunuh orang tersebut. Maka dia termasuk dalam hadis, dalam ayat tadi, balasannya adalah seperti tadi. Dan di antara balasannya mereka dibunuh juga. Ada yang mengatakan mereka ni disalib. Itu adalah daripada balasan yang setimpal apa yang mereka lakukan kepada orang yang mereka jarah dan sebagainya. Jadi dengan hadis ini menunjukkan kepada kita penerangan yang lanjut daripada orang yang mendapat balasan bunuh tadi. Naam. Wallahu ta'ala alam. Teruskan. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalul ma yuqda bainan nasi fid dama'i, muttafaq alaihi. Fid dima'i. Fid dima'i. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalah pertama yang akan diputuskan antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah atau pembunuhan. Muttafaq alaihi. Hadis, tafsir hadis. Hadis ini merupakan dalil yang menegaskan betapa penting perkara yang terkait dengan darah manusia. Kerana perkara yang lebih dahulu diputuskan berarti adalah perkara yang sangat penting. Namun, hadis ini bertentangan dengan hadis. Hal pertama yang akan dihisab Allah atas hambanya adalah tentang solatnya. Diriwayatkan pemilik kitab Sunan dari hadis Abu Hurairah. Pendapat tersebut dijawab bahawa hadis tentang darah berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Sedangkan hadis solat berkaitan dengan hak-hak Allah. Dan juga yang pertama menegaskan prioritas perkara yang diputuskan. Dan yang kedua yang dihisab pertama, sebagaimana yang diriwayatkan An-Nasa'i dari hadis Ibnu Mas'ud dengan lafaz, hal pertama yang akan dihisab Allah atas hambanya adalah solatnya. Dan perkara yang pertama kali diselesaikan sesama manusia adalah urusan darah. Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Ali radhiyallahu anhu dan lainnya yang menyebutkan bahawa hal pertama kali yang disidangkan perkaranya di hadapan Allah pada hari kiamat adalah yang terbunuh pada perang Badar. Hadis ini menegaskan perkara yang pertama kali diputuskan. Hadis Abu Hurairah menerangkan tentang pertentangan masalah pertama yang akan diputuskan antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah. Datanglah orang yang terbunuh sambil membawa kepalanya berkata, wahai Rabb, tanyakan pada si fulan mengapa ia membunuhku. Al-Hadis. Pada hadis Ibnu Abbas marfu, orang yang terbunuh itu akan datang pada hari kiamat sambil mengaitkan kepalanya di leher yang urat nadinya masih mencucurkan darah dipegang
dipegang tangan salah satu tangannya, dan tangan satu lagi memanggil si pembunuh sampai keduanya berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Hadis ini berkaitan masalah darah yang pertama kali diputuskan. Perkara yang diputuskan terkait masalah harta sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar marfu. Siapa yang meninggal dunia sedangkan ia berhutang 1 dinar atau dirham, maka dibayar dengan amal kebaikan. Ada beberapa hadis yang sama maknanya dengan hadis tersebut. Dan jika kebaikannya habis sebelum hutangnya lunas, maka dosa-dosanya diberikan kepada si pelaku lalu dimasukkan ke neraka. Hal ini sulit difahami kerana bagaimana si piutang mendapatkan pahala sedangkan ia sendiri belum tahu selamat dari azab. Sedangkan si penghutang mungkin selamat dari azab menurut pendapat yang menegaskan bahawa siapa yang mentauhidkan Allah akan dikeluarkan dari neraka. Al-Bayhaqi menjawab bahawa ia memberikan amal kebaikan sebanding dengan kejahatan yang dilakukan tanpa dilipat gandakan sebagaimana kebaikan yang dijanjikan Allah akan diperlipat gandakan. Kerana itu merupakan kemurahan yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Ini lagi si penghutang yang memang tidak berniat membayarnya. Sedangkan seorang yang meninggal dunia dan ia belum bisa melunasi hutang, namun punya keinginan untuk melunasnya ketika mampu, maka Allah yang akan melunasi hutang tersebut, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada hadis ketiga pada bab tentang salam. Alhamdulillah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Daripada hadis yang selanjutnya, daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalah pertama yang akan diputuskan antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah, pembunuhan di sini. Jadi kita lihat permasalahan yang akan dibincangkan atau dituntut dilakukan pengadilannya adalah tentang darah. Jadi siapa yang melakukan, kerana kita lihat di antara perbalahan di antara manusia, kita lihat sebahagian besar daripadanya yang kalau dia membawa kepada perkara yang lebih besar, boleh bawa kepada kematian seseorang. Kematiannya dengan sama ada dengan dibunuh orang yang dibunuh itu ataupun dicederakannya. Jadi kita lihat semua ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan diberikan pembalasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadis ini menunjukkan bahawa pembalasan daripada Allah adalah pasti. Setiap orang yang telah melakukan kezaliman pasti akan dapat balasan daripada kezaliman tersebut. Jadi dengan itu perlulah kita semua berhati-hati terhadap pembalasan yang Allah SWT akan berikan kepada seseorang yang telah melakukan kezaliman tersebut. Daripada hadis ini dapat menggabungkan hadis-hadis yang lain di mana Nabi SAW bersabda tentang hak yang akan diberikan, tuntutan yang akan diberikan adalah hak solat. Jadi kalau hak solat ini, kalau hak tu berkaitan dengan hak Allah SWT, maka sebab tu orang yang apabila diberikan pembalasan oleh Allah SWT, dihisap oleh Allah Ta'ala, yang pertama dihisap tu adalah perkara solat. Tapi apabila perkara yang di antara mereka sendiri, di antara manusia sesama manusia, maka perkara yang pertama dibalasi adalah perkara tentang darah. Dan didatangkan hadis ini menunjukkan, didatangkan kisah
berkenaan dengan orang yang menuntut akan siapa yang membunuhnya misalnya. Dan ini menunjukkan bahawa sesiapa yang telah melakukan kezaliman tersebut, maka dipastilah dia haruslah bertaubat kepada Allah sebelum dikembali kepadanya, dan semoga Allah SWT mengampuni dosanya. Jadi tetaplah dia harus mengetahui dengan kepastian bahawa setiap dosa yang dilakukan, kezaliman yang dilakukan pada orang lain, sama ada dengan mencederakannya, sama ada dengan membunuhnya, maka setiap kezaliman tersebut akan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Ibnu Abbas marfu' mengatakan, orang yang terbunuh itu akan datang pada hari kiamat sambil mengait kepalanya di leher yang urat nadinya masih mengucurkan darah dipegang dalam satu tangannya, dan satu lagi memanggil si pembunuh sampai keduanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Jadi menunjukkan bahawa perkara darah ni bukanlah perkara ringan. Kerana sebahagian pendapat orang yang melakukan pembunuhan, mereka rasa mereka dah bunuh orang tu, dah selesai, orang tu dah habis cerita dia, dah habis urusan dengan orang tersebut. Tapi sebenarnya tidak. Kerana pengadilan Allah SWT adalah maha adil. Setiap seseorang yang melakukan kezaliman, walaupun dia telah mencederakan sedikit daripada saudaranya itu, tetap dia akan dapat balasan daripada Allah SWT. Jadi menunjukkan bahawa apa-apa kezaliman yang kita lakukan pada orang, ini akan pasti dibalas oleh Allah SWT. Diterangkan tentang orang yang mungkin mengambil hak orang lain, maka juga sama perkara itu. Kalau misalnya dia berhutang pada orang, tak bayar hutangnya, maka tetap dia akan dituntut oleh Allah SWT. Allah SWT akan memberi pada orang yang dia berhutang, Allah SWT akan membayarnya, insyaAllah. Jadi pada hadis ini menunjukkan bahawa tidak ada orang boleh melepaskan diri dari tanggungan yang Allah SWT bertanggungjawabkan kepada dirinya. Wallahu ta'ala alam. Nah, memang pembunuh sudah dihukum. Kalau undang-undang bunuh, dia pun dihukum bunuh juga. Apakah masalah dia akan selesai? Okey, saya ulangi daripada pertanyaan di kelas. Kuat sikit. Bukan, seorang membunuh di dunia ini, tapi mengikut undang-undang dunia, dia dapat salah dan dia dihukum bunuh juga. Apakah dia selesai masalah itu di dunia? Okey, kalau dia lakukan pembunuhan, lalu dia dapat hukumannya balik di dunia ini. Kalau dia dapat hukumannya balik, kalau perkara yang dia dapat hukuman tersebut adalah perkara daripada keadilan perhakiman di sini, maka dengan itu dia boleh terlepas daripada dihukum di akhirat kelak. Jadi mungkin Allah SWT dengan balasan orang itu dibunuh, maka mungkin Allah SWT tidak membalas dosanya tersebut. Tapi tetaplah sebenarnya seorang yang telah melakukan dosa, dia haruslah bertaubat kepada Allah SWT. Dengan taubat tersebut, insya-Allah Allah SWT akan mengampuni dosanya. Jadi dengan itu, tak boleh tidak, kita haruslah menyesali terhadap setiap dosa yang telah kita lakukan. Terlebih lagi kalau dosa itu terdapat dari perkara-perkara yang kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Wallahu ta'ala. Jadi itu adalah perkara yang penting kita ambil perhatian. Walaupun di dunia ini tak ada orang tuntut kita terlepas daripada ancaman, daripada hukuman dan sebagainya, tetap kita lihat pada di akhirat kelak kita akan diadili oleh Allah yang Maha Adil. Jadi tak boleh tidak janganlah lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Jadi kita
kalau tak dapat keadilannya di dunia, kita tahu bahawa keadilannya akan diberi di akhirat kelak insya-Allah. Nah, ada soalan? Nah. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Abu Azim, nah. Silakan tanya. Ustaz, ni merujuk pada hadis sebelumnya. Tentang orang yang murtad. Apakah dia tetap dijatuhi hukuman bunuh, salib atau dibuang negeri walaupun dia tak memerangi kaum muslimin? Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkenaan dengan orang yang murtad, maka pada hukum dasar hukum Islam, kalau kita lihat, maka dalam masalah ini kita lihat memang ada khilaf ulama sama ada dia boleh langsung dapat hukumannya dengan dibunuh dan sebagainya. Ada kata diberikan masa taubat untuk dia dan sebagainya. Jadi dalam masalah ini kita harus balik pada tempat yang dia berada lah. Kalau dia berada di satu tempat yang mengamalkan hukum Islam misalnya, maka mungkin dia akan dibunuh kerana dia termasuk dalam orang yang keluar daripada jemaah, keluar daripada agama Islam. Jadi dengan itu, kalaulah sebab itu dia dibunuh, maka itu adalah perbuatannya itu melajakkannya untuk mendapatkan hukuman tersebut. Jadi dengan itu tak bolehlah kita memperkecilkan hukuman tersebut dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Tapi kita lihat, kalaulah di negeri yang bukan mengamalkan hukum Islam dan sebagainya, dan dia terlepas daripada hukuman tersebut, janganlah orang Islam di mana-mana misalnya melakukan sendiri hukuman tersebut. Tak boleh. Kerana hukuman itu mestilah dilaksanakan oleh penguasa. Kalau penguasa tak lakukan, janganlah orang lain, individu orang Islam sebagainya melakukan. Tak boleh. Kerana dalam melaksanakan individu orang Islam melakukan mengambil orang tersebut, menculiknya, lalu menjatuhkan hukuman ke atasnya, itu adalah perkara yang jelas-jelas salah, tak dilakukan kerana di luar daripada apa yang diperintahkan. Wallahu ta'ala. Ada lagi soalan? Jazakallah khairan ya Ustaz. Afwan, jazakallah. Ada soalan ikhwan dan akhwat? Ada? Lagi 5 minit ya. 5 minit tak boleh. Jadi kita lihat hadis ini berkaitan daripada hadis yang pertama dan kedua dan ketiga. Kita lihat hadis ini menunjukkan tentang mereka-mereka yang layak untuk menerima hukuman bunuh. Di sini mereka yang diletakkan atau dihadkan oleh syarak, ada 3 jenis orang yang boleh dilakukan ke atasnya pembunuhan dan sebagainya. Jadi daripada kita membincangkan hadis-hadis ini, kita akan pergi pada hadis, ada perbincangan yang lain tentang jenayah-jenayah lain insya-Allah. Dalam hadis-hadis yang lain, kita akan menerangkan tentang jenayah-jenayah yang layak untuk mendapat hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syarak insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan ikhwan dan akhwat? Tak ada? Ada soalan lain ikhwan online? Bakri, ada soalan Bakri? Okay. Kalau tak ada soalan, kita akhiri sesi kita dengan tasbihatul kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.